Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Diharap tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan tenang, sihat, sejahtera hendaknya. Okey, untuk kelas kita hari ini kita akan lihat pada bab 6 iaitu peningkatan tamadun Yunani dan juga tamadun Rom. Jadi kita akan lihat apakah sisi penting yang ada dalam bab ini. Okey, yang pertama kita akan lihat berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani. Sebelum itu kita akan dan selepas itu barulah kita akan melihat berkaitan dengan peningkatan tamadun Rom. Okey. So mari sama-sama kita lihat ya berkaitan dengan tajuk ini. Okey, dalam bab 6 tingkatan 1 ini ada beberapa perkara yang harus kita lihat. Pertama sekali kita akan lihat berkaitan dengan tamadun Yunani. Seterusnya barulah kita akan lihat berkaitan dengan peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani, dan seterusnya kita akan lihat berkaitan dengan tamadun Rom. Okey, tamadun Rom pula kita akan lihat kepada peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Jadi kalau kita lihat di sini, tamadun Yunani adalah penting berkaitan dengan sistem pentadbiran, manakala tamadun Rom pula adalah berkaitan dengan seni bina yang telah dilakukan dalam tamadun Rom tersebut. So, bagi tamadun Yunani, di manakah lokasi tamadun Yunani ini? Jadi, kalau kita lihat di sini, okey, tamadun Yunani ini berkembang di semenanjung Greece dan di pulau-pulau di sekitar kawasan Greece, iaitu di sekeliling lautan Aegean dan juga lautan Mediterranean. Okey, cuaca di sana adalah agak sederhana menyebabkan orang Yunani gemar ya membuat aktiviti luar seperti perdebatan dan juga sukan. Okay. Dan untuk makluman semua, sukan Olimpik juga kalau kita lihat kali pertama dijalankan ya sukan Olimpik itu adalah dalam tamadun Yunani ini, okay? Ataupun di kawasan Greece. Okay, di kawasan Greece. Sebab itulah kalau kita lihat pada penutupan majlis penutupan sukan Olimpik, kita dapat lihat bahawa bendera negara Greece telah dinaikkan, kerana itu adalah untuk memperingati bahawa sukan Olimpik moden ini kali pertama telah dijalankan di Greece. Okey. Yang ketiganya adalah kedudukannya. Kedudukannya adalah berhampiran dengan laut, menyebabkan orang Yunani terkenal sebagai seorang pelayar yang handal. Okey. Dan yang terakhir dalam tamadun Yunani ini, penempatan manusia di Yunani telah wujud lama, iaitu sekitar 1000 sehinggalah ke 800 sebelum Masihi, dan telah membentuk negara kota atau juga dikenali sebagai polis. Okey, kita lihat perkara yang penting ya dalam ciri-ciri polis ataupun negara kota di Yunani ini. Okey. Yang pertama sekali kita lihat polis ataupun negara kota yang paling terkenal di Yunani ini ada 3, iaitu Athens, Sparta dan juga Corinth. Okey. Yang mana kalau kita lihat dalam polis ini adanya pusat bagi polis yang dikenali sebagai Akropolis, iaitu kawasan yang paling tinggi yang menempatkan bangunan kerajaan dan juga keagamaan. Manakala di kawasan lapang pula, iaitu kawasan yang sesuai didirikan untuk tempat pertemuan ataupun pusat ekonomi, lebih dikenali sebagai agora. Okey, kalau agora itu adalah apa? Adalah tempat pertemuan atau pusat ekonomi bagi sesebuah negara kota. Jadi di sini apa yang pentingnya adalah Akropolis, agora. Okey, so ada 3 perkataan yang harus kita ingat. Pertama sekali adalah polis, yang kedua Akropolis, dan yang ketiga adalah agora. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, polis itu sebenarnya adalah gabungannya antara bandar utama, bandar kecil dan juga kampung. Gabungan ini telah membentuk polis-polis yang utama seperti yang terkenal itu seperti Athens, Sparta dan juga Corinth. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, kawasan-kawasan yang berdekatan dengan Akropolis ini akhirnya telah menjadi ibu dan juga pusat tumpuan masyarakat, yang mana kalau kita tengok dalam ketiga-tiga polis itu memiliki jumlah penduduk yang ramai dan wilayah yang luas. Contoh yang saya beri dekat sini adalah
Penduduk Athens dianggarkan lebih kurang seramai 40,000 orang, Sparta sebanyak 16,000 orang dan juga Corinth adalah dalam lingkungan 10,000 orang. Okey. Dan Sparta mempunyai keluasan 8,400 km persegi. Athens pula kalau kita lihat saiznya adalah lebih kurang 2,650 km persegi dan Corinth seluas 880 km persegi. Okey. Dan bagi penduduk Yunani pula, setiap polis itu adalah tanah suci ataupun tempat yang suci kurniaan dewa. Jadi menunjukkan bahawa setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab mereka untuk menjaga kepentingan polis masing-masing. Dan sikap ini telah mendorong jalinan hubungan yang rapat dalam kalangan setiap warga negara dan membangkitkan rasa kekitaan untuk mempertahankan kawasan negara kota masing-masing. Okey, kalau kita lihat di sini, Athens, Sparta dan Corinth adalah contoh yang terbaik bagi tamadun Yunani yang menunjukkan bahawa mereka mementingkan tanah suci kurniaan dewa mereka. Dan dari sudut yang paling penting bagi sumbangan tamadun Yunani adalah dari segi pemerintahan. Jadi kita akan lihat proses bagaimana sistem pentadbiran ini telah diguna pakai sehinggalah ke masa kini. Okey, ini adalah proses-proses yang berlaku sehinggakan yang terakhir adalah demokrasi. Jadi konsep yang penting di sini adalah monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Jadi pelajar-pelajar harus mengetahui apakah perbezaan sistem pentadbiran ini. Mari kita lihat bersama-sama. Okey, pertama sekali adalah monarki. Monarki adalah sistem beraja berasaskan keturunan yang mana raja dianggap insan ataupun yang paling tinggi yang dibantu oleh golongan bangsawan yang terdiri daripada golongan bijak pandai di kawasan polis masing-masing. Kemudian sistem itu telah berubah kepada oligarki. Oligarki ini adalah sistem pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Apabila sistem oligarki ini telah musnah, maka telah digantikan pula dengan sistem pentadbiran aristokrasi, iaitu sistem pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan. Seterusnya adanya golongan bangsawan ini yang akhirnya berebut kuasa, maka muncullah satu lagi sistem, iaitu sistem pentadbiran tirani. Okey, yang mana sistem ini dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Dan akhir sekali apabila semua itu telah berlaku, maka berlakulah perubahan yang terakhir, iaitu demokrasi, iaitu sistem pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah salah satu sistem yang kekal sehingga ke hari ini, iaitu sistem demokrasi. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan perkembangan sistem demokrasi di salah satu negara kota di tamadun Yunani, iaitu negara kota ataupun polis Athens. Okey, di Athens berlaku sistem di Athens disebabkan oleh berlaku perubahan dalam sistem pentadbiran di Athens disebabkan dua perkara, iaitu pertama untuk memantapkan dan melancarkan hal ehwal pentadbiran sedia ada, dan yang kedua adalah untuk memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang berusaha untuk memajukan aspek pemerintahan negara mereka. Okey, kalau kita lihat di sini di Athens, perkembangan sistem demokrasi di Athens ini telah diasaskan oleh seorang tokoh, iaitu Solon pada tahun 594 sebelum Masihi. Dan merupakan demokrasi langsung yang mana setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan dasar dan peraturan di Athens, termasuklah segala hal ehwal politik, ekonomi dan sosial. Maksudnya di sini semua rakyat Athens akan berada dalam satu dewan dan membincangkan berkaitan dengan peraturan negara mereka. Okay. Dan pada zaman pemerintahan Perikles, penekanan telah diberikan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Ini menunjukkan bahawa rakyat itu akan menentukan bagaimanakah sistem pentadbiran di negara kota mereka.
Ciri-ciri sistem demokrasi di Athens terbagi kepada tiga. Okey, kalau dalam Dewan Perhimpunan terdapatnya majlis, magistrat dan juga juri. So kita akan lihat apakah tanggungjawab majlis ataupun Dewan Perhimpunan ini. Okey, dalam Dewan Perhimpunan, kalau kita lihat keanggotaan Dewan Perhimpunan, mereka yang boleh menghadiri Dewan Perhimpunan ini adalah terdiri daripada warga negara lelaki Athens sahaja yang mana memegang jawatan selama 6 sehingga 1 tahun. Maksudnya 6 bulan sehingga 1 tahun dan bersidang sebanyak 3 kali dalam masa sebulan. Itu maksudnya sekurang-kurangnya 3 kali. Maksudnya dalam sebulan mereka akan bersidang lebih daripada 3 kali. Dan semua warga negara dibenarkan menghadiri perhimpunan kecuali perempuan lah, kerana syaratnya mestilah lelaki sahaja dan mereka akan mengemukakan pandangan tentang dasar pentadbiran supaya dibuat oleh majlis yang telah dilantik nanti. Antara fungsi mereka yang menganggotai Dewan Perhimpunan ini adalah pertama melantik ahli majlis, yang kedua mahkamah ataupun tempat perbicaraan bagi orang awam, menggubal undang-undang, menerima duta dari negara asing, mengeluarkan deklarasi peperangan, menjalinkan perjanjian dengan negara lain dan membincangkan hal keuangan dan juga percukaian. Seterusnya dalam majlis itu ada 3 yang penting yang kita lihat tadi, iaitu majlis, magistrat dan juga juri. Jadi apa pula fungsi majlis ini? Majlis yang telah dilantik oleh Dewan Perhimpunan tadi. Okey. Majlis adalah jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan tentang pemerintahan dan pentadbiran atau juga dikenali sebagai Majlis 500. Maksudnya di sini adalah mereka yang dilantik daripada kalangan orang dewasa tadi, daripada kalangan lelaki, untuk menjadi mereka yang mengendalikan berkaitan dengan apa yang telah dicadangkan dalam Dewan Perhimpunan. Keanggotaannya adalah dilantik oleh Dewan Perhimpunan, dilantik selama 2 tahun, terdiri daripada 500 orang dengan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa ataupun Pritani, yang mana setiap Pritani dianggotai oleh 50 orang. Dan pengerusi akan dipilih pada setiap kali persidangan diadakan. Maksudnya dalam persidangan akan dilantik seorang pengerusi yang akan dipilih dan tidak akan kekal. Maksudnya akan berubah-ubah pengerusi tersebut. Fungsinya melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan, apa yang Dewan Perhimpunan telah tentukan, mereka lah yang akan menjalankan perkara tersebut dan bertanggungjawab mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan yang ada. Kalau kita lihat ini ada 10 jawatan kuasa dan 10 jawatan kuasa itu telah dibahagikan mengikut jabatan-jabatan mereka, dan kuasa majlis tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Maksudnya apa yang dinyatakan oleh Dewan Perhimpunan mestilah dibuat oleh majlis, dan majlis tidak boleh melakukan perkara yang tidak dibincangkan dalam Dewan Perhimpunan. Magistrat pula, okey, satu lagi, iaitu badan yang melaksanakan dasar yang telah ditetapkan, yang mana fungsinya sama seperti perkhidmatan awam pada masa kini. Magistrat ini merujuk kepada, kalau kita ikut masa sekarang ini, adalah penjawat awam. Okay. Keanggotaan magistrat ini biasanya adalah warga negara Athens, dianggotai oleh 6,000 orang ahli. Maksudnya ada 6,000 orang kehitangan kerajaan ketika itu. 200 sehingga 500 orang merupakan hakim dan 10 orang jeneral tentera yang merupakan ahli. Okay. So selebihnya adalah orang awam. Fungsi magistrat ini pertama adalah merupakan kaki tangan kerajaan menjalankan segala yang telah dibincangkan dalam majlis tadi dan melaksanakan dasar yang diputuskan oleh majlis dan mengurus hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah juri. Juri ini adalah badan yang bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan keadilan, ataupun lebih mudah kita katakan, senang kata, juri ini seperti hakim ataupun lawyer ataupun apa yang ada di mahkamah. Keanggotaan juri ini dianggotai oleh 101 sehingga 1,001 orang berdasarkan tahap serius kes yang dibicarakan. Kenapa ada satu tu? Kenapa lebih? Kenapa tidak 100 ataupun 1,000? Kerana untuk menunjukkan penjurian tidak boleh sama. Contoh, kalau 10 bahagi 2 akan dapat 5-5. So keputusan tidak akan dapat berlaku.
Jadi dia mesti lebihkan seorang. Kalau 11, maka pasti akan ada kumpulan yang menang bila diundi, iaitu 6-5. Begitu. Okey, dan perbicaraan akan diketuai oleh pengerusi. Fungsi juri menjadi pemutus kepada sesuatu kes, dan pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Maksudnya di dalam majlis perhimpunan ataupun di dalam Dewan Perhimpunan, mereka akan merayu terus kepada warga negara. So, warga negara akan menentukan rayuan tersebut diterima ataupun tidak. Dan kuasa pengadilan terletak kepada warga negara Athens selepas dijurikan oleh mereka yang menjadi juri. Di Sparta pula. Okey, kalau tadi di Athens, kita lihat pula di Sparta. Okey, sistem pentadbiran dan pemerintahan di Sparta jauh berbeza dengan apa yang berlaku di Athens, kerana Athens lebih kepada demokrasi, tetapi Sparta lebih kepada monarki. Okey, yang mana kalau kita lihat, mereka mengamalkan sistem monarki terhad. Yang mana ciri sistem monarki terhad ini, kalau kita lihat, terdapat dua raja memerintah, yang mana mengelakkan pemborotan ataupun salah guna kuasa. Bila ada dua pemerintah, salah seorang tidak boleh melakukan sewenang-wenangnya. Kedua-dua raja adalah berasal daripada keluarga Euripotids ataupun daripada dan juga Agiad. Keluarga Euripotids dan juga Agiad. Dan raja ini biasanya dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan juga Majlis. Dewan Perhimpunan terdiri daripada 10,000 ahli dan 5 orang dilantik sebagai ephor. ephor. EPHORS. Ephor yang memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. So di sini ephor adalah yang akan memastikan raja memerintah dengan adil. Dan majlis pula mempunyai seramai 28 ahli yang berumur melebihi 60 tahun. Maksudnya di sini majlis ini adalah mereka yang mempunyai pengalaman yang terlalu lama dalam sistem pemerintahan di Sparta dan mestilah melebihi 60 tahun dan menjadi ahli seumur hidup. Maksudnya mereka akan ditukar dengan ahli majlis yang baru sekiranya mereka meninggal dunia. Okey, Sparta adalah kerajaan ketenteraan. Kenapa dikatakan ketenteraan? Kerana kalau kita lihat kehidupan di Sparta tidak sama seperti di Athens. Athens mereka suka untuk berdebat, kemudian berhujah, tetapi di Sparta mereka suka bermain senjata. Kanak-kanak kalau kita lihat berumur 7 tahun dan wanita pula akan dilatih menjadi tentera. Sejak 7 tahun lagi mereka telah dilatih untuk menjadi seorang tentera yang hebat. Kaum wanita menjalani latihan fizikal, contohnya seperti berlari, bertinju, menari, menyanyi dan juga pelbagai lagi dilakukan di khalayak ramai supaya meningkatkan keberanian mereka. Dan mereka juga menekankan aspek disiplin dan taat setia dalam kalangan warga negara Sparta. Dan mereka sanggup berkorban demi mempertahankan negara kota mereka. Melalui siri peperangan, contoh Sparta dan juga Persia pada tahun 490 sehingga 449 sebelum Masihi, Sparta telah berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis pada tahun 480 sebelum Masihi. Ini contoh kejayaan yang dilakukan oleh kerajaan Sparta ini. Okey, seterusnya kita lihat pula tamadun Rom ya. Tamadun Rom ini kalau kita lihat berkaitan dengan bangunan-bangunan. Sebelum itu kita lihat berkaitan dengan bagaimana tamadun Rom ini muncul atau mewujud. Pertama, kuasa paling kuat di Mediterranean apabila mengalahkan Etruscan, Macedonia, Seleucid dan juga Mesir. Ini menunjukkan bahawa tamadun Rom adalah tamadun yang paling kuat ketika ini dan juga membentuk empayar yang luas di Rom dan juga Itali, yang mana lokasi tamadun Rom di sini adalah di lembah Latium berhampiran Sungai Tiber, dan lembah Latium ini adalah menjadi kawasan pertanian dan juga sumber air yang utama serta laluan utama kepada kapal berlayar untuk ke laut. Okey, so itu adalah lokasi bagi tamadun Rom ini. Okey, dalam tamadun Rom, kalau kita tengok zaman tamadun Rom ada 3 tempoh zaman yang berbeza, iaitu zaman beraja, zaman republik dan juga zaman empayar. Okey, dalam tempoh itu tamadun Rom mencapai kegemilangan pada era Pax Romana, iaitu pada tahun 27 sehingga 180 sebelum Masihi.
Okey. Dan Pax Romana penting disebabkan oleh selama 200 tahun keamanan telah wujud dalam tamadun Rom yang berkembang meliputi 3 buah benua iaitu Asia, Afrika dan juga Eropah. Okey. Masyarakat Rom juga terbahagi kepada beberapa iaitu pertama patrician, yang kedua adalah plebeian dan yang ketiga adalah golongan hamba. Okey, patrician adalah golongan atasan, plebeian adalah petani, artisan dan juga peniaga, manakala golongan hamba adalah yang paling rendah. Okey, ini adalah secara sikit lokasi dan juga perkembangan berkaitan dengan tamadun Rom. Dan kita lihat berkaitan dengan peningkatan seni bina dalam tamadun Rom ini. Kalau kita lihat di sini, okey, faktor-faktor kemajuan seni bina Rom ini yang pertama adalah disebabkan oleh kepakaran, yang kedua disebabkan oleh sistem pendidikan di sana, yang ketiga adalah dasar pemerintahan, kemudian keuangan di sana, teknologi dan juga last sekali adalah sumber alam serta buruh. Ciri-ciri pembinaan dalam tamadun Rom ini kalau kita lihat di sini, kita ambil contohnya adalah Pantheon. Okey. Pantheon, kalau di dalam gambar itu adalah gambar, kalau tengok di atas ni ya. Okey, itu adalah gambar Colosseum. Dan di sebelah atas sekali, okey, itu adalah di sebelah atas sebelah kanan tu itulah Pantheon tadi. Okey, kalau ikut Pantheon tu, ciri-ciri yang ada adalah penggunaan siling, kemudian tiang gaya Yunani, yang mana tiang gaya Yunani ini yang mana tiang yang besar tu, kemudian penggunaan marmar, saiz binaannya besar, kubah berbentuk bulat, kemudian batu yang dilepa dengan simen, dan yang terakhir adalah hiasan dalaman yang menarik dan bumbung yang melengkung. Itu adalah keratan ataupun gambaran berkaitan dengan ciri-ciri pembinaan dalam tamadun Rom ini. Kita lihat bangunan-bangunan yang sangat hebat di tamadun Rom ini. Okey, pertama kita lihat adalah Colosseum. Okey. Colosseum ini adalah tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar ataupun dikenali sebagai acara gladiator. Okey, boleh tengoklah cerita gladiator tu. Okey, lebih kurang begitu. Dan binaan ini dimulakan oleh Raja Vespasian pada tahun 72 sebelum Masihi dan siap pada tahun 80 Masihi. Kalau kita lihat tempoh masa untuk pembinaan Colosseum ini adalah terlalu lama dan hanya siap selepas pemerintahan anaknya Titus. Ciri-ciri Colosseum ya, yang kita harus tahu, pertama tingginya adalah setinggi 50 meter bangunan tersebut, lebarnya adalah 156 meter dan luas keseluruhan bangunan adalah 2.5 hektar. Okay. Luas kawasan arena, maksudnya gelanggang untuk pertarungan adalah seluas 85 meter, darab dengan 54 meter yang boleh memuatkan kira-kira 50,000 orang. Dan terdapat 80 pintu masuk dan tempat duduk yang dibina secara bertingkat-tingkat. Seterusnya adalah Pantheon. Okey, Pantheon ini adalah binaan berkubah besar sebagai tempat penyembahan dewa-dewi masyarakat Rom yang mana dibina pada tahun 27 Masihi oleh Marcus Vicinius Agrippa, namun telah musnah dalam kebakaran pada tahun 80 Masihi, dan Maharaja Hadrian telah membina semula bangunan ini pada tahun 125 Masihi. Ciri-ciri Pantheon ini ada 4, iaitu pertama, dipengaruhi seni bina Yunani yang mana di bahagian hadapan mempunyai tiang-tiang yang kukuh, maksudnya tiang-tiang besar tu, dan seterusnya kubah besar berdiameter 43 meter di tengah-tengahnya, ataupun kan ciri-ciri bangunan di Rom ini dia adanya kubah melengkung. Okey, dan dinding dibina daripada batu bata yang dilepa dengan simen, yang mana simen ini telah dibuat daripada campuran air kapur dan juga abu gunung berapi yang dikenali sebagai Pozzolana. Okey, perkataan di sini yang penting adalah Pozzolana. Puncaknya pula mempunyai ruang terbuka yang dikenali sebagai oculus yang berukuran seluas 13 meter lebar bagi membolehkan cahaya masuk menyinari ruang dalam Pantheon. Okey, seterusnya adalah amphitheater. Okey, amphitheater ini adalah Colosseum ini. Maksudnya Colosseum yang bersaiz kecil atau gelanggang terbuka yang digunakan untuk membuat persembahan seni dan juga acara gladiator tetapi yang lebih kecil.
Okey, yang mana membuktikan bahawa cara hidup masyarakat ini yang meminati aktiviti luar. Maksudnya mereka akan berada di mini theater ini. Sebab apa? Bukan hanya ada satu tetapi terdapat 230 amphitheater dalam Tamadun Rom. Antara yang terkenal adalah Amphitheater Elgem di Tunisia yang boleh memuatkan 16,000 orang dan juga di Arbles di Perancis yang memuatkan 20,000 orang. Okey, yang mana ciri-ciri amphitheater ini adalah berbentuk lingkaran, maksudnya bulatan, dan mempunyai pelbagai saiz dan kapasiti penonton adalah berbeza-beza. Okey, so gambar dia kalau kita lihat lebih kurang sama macam Colosseum tetapi dia lebih terbuka, tidak ada bertingkat-tingkat. Seterusnya adalah aqueduct. Okey, aqueduct berfungsi untuk membekalkan air ke tamadun Rom yang mana terus sampai ke tempat mandi awam. Maksudnya aqueduct ini akan membawa air terus sampai ke tempat mandi awam yang mana dan juga dihantar juga terus ke rumah-rumah kediaman di sekitar bandar dan juga empayar Rom, dan binaan utama adalah seperti Colosseum. Semasa diadakan acara gladiator juga menggunakan air yang dibawa oleh aqueduct ini. Okey. Aqueduct yang pertama dibina pada tahun 312 sebelum Masihi di Aqua Appia sepanjang 16 km. Seterusnya Marcus Vicinius Agrippa telah merupakan atau pemerintah tadi adalah jurutera yang membina Aqua Virgo pada tahun 190 pada tahun 19 sebelum Masihi. Dan aqueduct yang paling terkenal adalah Port Dugat di Perancis yang mempunyai 3 tingkat. Okey, dan binaan ini telah dibina berdasarkan kajian mendalam terhadap mutu sumber air, aliran air dan juga lokasi. Dia menggunakan gravity untuk membawa air itu daripada tempat tinggi ke kawasan yang lebih rendah. Dan di setiap kawasan aqueduct itu ada penapis-penapis yang digunakan untuk memastikan air yang sampai ke kawasan bandar adalah air yang bersih dan selamat untuk digunakan. Dan seterusnya kita tengok juga adanya tembok pertahanan, yang mana tembok pertahanan ini tujuannya adalah untuk melindungi daripada serangan musuh dan menjadi sempadan atau pemisah antara kawasan Rom dan juga bukan Rom. Kalau kita tengok batu-batu itu disusun, batu-batu itu untuk membentuk tembok pertahanan yang panjang. Okey, bermula pada tahun 100 Masihi. Tembok pertahanan ini mula dibina menggunakan batu yang disusun memanjang, yang mana terdapat kubu kecil dalam jarak sebatu ataupun 1.6 km dan setiap satu dikenali sebagai mile castle. Okey, yang dikenali sebagai mile castle untuk menempatkan tentera yang mengawal tempat tersebut. Tembok yang terkenal adalah tembok Hadrian yang dibina oleh Maharaja Hadrian pada tahun 122 Masihi sepanjang 117 meter dan tingginya adalah 5 meter. Dan seterusnya jalan raya Rom pula dibina pada tahun 500 sebelum Masihi bertujuan untuk menghubungkan antara bandar dan memudahkan pergerakan tentera serta menjadi sistem pengangkutan utama. Ciri-ciri jalan raya Rom ini dibina secara berlapis-lapis menggunakan batu besar, batu kecil, batu kerikil, kemudian tahan dan kuat untuk menampung beban dan pergerakan pasukan tentera. Kemudian tebalnya adalah 4 kaki dan juga lebarnya adalah 20 kaki. Terdapat batu tanda bagi menunjukkan jarak satu kawasan dengan kawasan yang lain, seperti juga lebuh raya kita sekarang yang mana akan ada batu tanda bagi setiap kilometer. Okey, dan di tepi jalan terdapat longkang untuk mengalirkan air agar tidak berlakunya takungan air di atas jalan raya tersebut. Dan yang terakhir kita lihat tempat mandi awam. Okey, tempat mandi awam ini adalah orang Rom percaya mandi akan melambangkan kehidupan bertamadun. So mereka yang tak mandi itu tidak bertamadun. Okey, yang mana kalau mereka yang bertamadun mementingkan kebersihan dan juga kesihatan. Tempat mandi awam ini yang terkenal adalah di Karakala. Okey, Karakala yang dibina oleh Maharaja Karakala pada abad ke-3 Masihi dan boleh memuatkan 1,500 orang dalam satu masa. Dan ciri-ciri tempat mandi awam ini boleh digunakan oleh setiap orang, dikenakan bayaran tertentu, dilengkapi dengan tandas, ruang mandi, ruang mengurut, perpustakaan, bilik rehat dan juga bilik senaman.
Okey, ruang mandi juga terbahagi kepada mandi air panas, mandi air sejuk, mandi suam dan juga mandi uap. Jadi kalau kita lihat di sini, tempat mandi awam ini senang kata adalah seperti tempat sekarang ni kita pergi ke kolam-kolam renang dan juga kawasan-kawasan yang menyediakan kolam air panas begitu. Okey, itu saja berkaitan dengan peningkatan tamadun Yunani dan Rom. Jadi selesailah kita dalam bab 7 tingkatan 1. Kita akan lihat pula berkaitan dengan bab 8 dan juga bab 9. Jadi diharap dengan penerangan ini akan menyebabkan pelajar-pelajar akan lebih meminati sejarah dan juga dapat mengetahui serba sedikit berkaitan dengan Yunani dan juga Rom. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.